A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini alhamdulillah kita dapat sekali lagi dalam sesi Al-Quran tafsir ringkas mengikut muka surat insya-Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita telah sampai kepada muka surat 393 surah Al-Qasas, masih lagi pada juzuk yang ke-20. InsyaAllah pada hari ini kita akan baca ayat yang bermula daripada ayat yang ke-60 daripada surah Al-Qasas insyaAllah. Jadi selepas daripada penceritaan kisah Nabi Musa AS, kita sekarang ni masih lagi pada yang kita panggil sebagai ta'liqat tentang kisah tersebut, ataupun apa yang patut kita dapat daripada ayat tersebut, dan juga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala nak membicarakan daripada ayat tersebut. Kadang-kadang secara direct, kadang-kadang secara tidak direct. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan bahawa surah ini adalah turunnya semasa hijrahnya Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Jadi dalam perjalanan tersebut dia memerlukan kepada satu perkara yang sangat-sangat penting, iaitu as-siqah billah. Sebab itulah dikatakan oleh sebahagian daripada ulama bahawa tema kepada surah Al-Qasas ini adalah as-siqah billah, iaitu kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibu Musa alaihissalam yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah Ta'ala kepada Nabi Shu'aib, kepada Nabi Musa juga. Nabi Musa yang pergi lari ke Madian, bila berada bersama dengan kaum Madian, dia telah diberi keyakinan oleh Syekh Kabir, iaitu yang dikatakan Nabi Shu'aib AS, dengan penuh keyakinan bahawa kau sekarang berada di sini, kau adalah selamat. Nah, begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah kembalikan Musa alaihissalam daripada Madian ke Mesir kemudiannya, dan telah berubah. Kalau dulunya sebagai seorang insan, kita kata biasa, mukmin biasa, tapi sekarang ni telah berubah menjadi seorang rasul, telah mendapat wahyu daripada Allah, dan kemudian telah mempunyai message dalam hidupnya. Jadi harapnya kita begitu jugalah, kita mestilah mempunyai message dalam hidup kita, bukan sebagai insan biasa. Terutama bila kita dah baca surah Al-Qasas ni, kita kena ingatlah bahawa kita ni tidak boleh hidup sebagaimana manusia biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberi kepada kita satu tanggungjawab yang besar, iaitu menyampaikan Islam, terutama pada hari ini yang mana kita berdepan dengan manusia-manusia yang berwatak-watak seperti yang ada di dalam cerita ini, iaitu orang-orang yang menolak Nabi Musa alaihissalam, sama ada dalam bentuk Firaun ataupun dalam bentuk kaum Bani Israel. Jadi insya-Allah kita akan baca pada hari ini setelah daripada kita baca pada muka surat sebelum daripada ni, iaitu tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan. Ayat yang terakhir, ayat 59 sebelum daripada ni kita baca, Allah Subhanahu wa taala kaedahnya, prinsipnya, lawnya dalam undang-undang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan sesuatu kaum itu, melainkan Allah taala akan menghantar seorang rasul di negeri tersebut. Setelah daripada rasul tersebut menyampaikan Islam ke negeri tersebut, ataupun disebutkan sebagai ummil balad, iaitu capital, ibu negeri ataupun bandar yang besar di dalam negeri tersebut, maka jika sekiranya mereka mentakzibkan iaitu mendustai, mengatakan bahawa rasul itu dusta, rasul itu penipu, rasul itu tukang sihir dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala selepas itu akan menurunkan balanya kepada kaum tersebut, sebagaimana yang telah berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu daripada kaum Quraisy. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, tetapi kaum Quraisy Allah Subhanahu wa taala tak hancurkan. Diminta oleh
malaikat bukit ketika Nabi SAW pulang daripada Taif, tapi Nabi kita SAW merasai bahawa belum masanya, tidak perlu dan sebagainya, maka malaikat bukit tidak membuat apa-apa terhadap kaum Mekah ni. Jadi apa yang berlaku ialah Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu menarik mereka ke Badar, dan kemudian dihancurkan majoriti daripada ketua-ketua Quraisy, penjahat-penjahat Quraisy itu semasa dalam peperangan Badar. Maknanya kehancuran mereka itu berlaku secara tabi'i. Bukan luar biasa, bukan gempa bumi, bukan angin yang bertiup, bukan dilingkupkan, dihujan dengan api dan sebagainya, tetapi berlaku secara natural. Jadi insya-Allah kita akan baca pada hari ini ayat yang ke-60 surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada kita satu kaedah juga dalam ayat 60 ini, iaitu perbandingan di antara dunia dan akhirat. Di antara dunia ni nilainya apa, akhirat ni nilainya apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini bahawa apa yang kamu diberi, wa ma utitum min syai'in, apa-apa saja. Apa-apa saja ni kemungkinan harta lah, kemungkinan pangkat lah yang orang sedang berebut sekarang ni, kemungkinan wanita lah, kemungkinan apa-apa nikmat lah kan ya Allah Ta'ala, rumahnya, ladangnya, apa lagi lah, dan macam-macam lagi kan yang seronok-seronok ni. Wa ma utitum min syai'in, itu semua tu apa yang Allah Ta'ala beri dalam hidup kamu di atas dunia ini. Famata'ul hayatid dunya wa zinatuha, hakikatnya semua tu adalah mata'ul hayah. Mata'ul hayah artinya apa? Keseronokan. Benda-benda yang sedap duduk atas dunia ni, benda yang menyeronokkan kita duduk atas dunia ni, wazinatuha, dan perhiasan saja. Jadi kalau tahu kan kita perhiasan ni, kita baca dalam bahasa sekarang ni kosmetik. Kosmetik, perhiasan. Perhiasan ni apa? Perhiasan ni tidak memberi apa-apa. Kalau kereta tu aksesoris kata. Aksesoris ni catnya lah, bukan cat yang penting untuk tidak berkarat tu, tapi tanda-tanda, bubuh label sini, bubuh sini, bunga sini dan sebagainya, maka benda tu kita panggil dia aksesoris. Tak ada, tak apa, kereta boleh berjalan. Kalau tak ada tayar, kereta tak boleh berjalan. Kalau tak ada steering, kereta tak boleh berjalan. Kalau tak ada enjin, lagilah tak boleh berjalan. Tapi kalau tak ada yang tampal-tampal bunga-bunga kat tepi tu, jalur-jalur semua tu, kereta boleh berjalan macam biasa, tak ada efek apa pun. Cuma orang tengok tak cantik. Begitulah juga orang panggil kosmetik. Jadi dunia ni adalah Allah Ta'ala kata kosmetik. Sebab apa? Dia tidak memberi apa-apa. Tidak memberi apa? Tak boleh dibawa apa-apa ke akhirat nanti. Yang boleh dibawa apa benda? Amalan. Jadi sebab itulah kita kata sini kan, bahawa semua benda-benda yang di atas dunia ni boleh ditukarkan menjadi pahala. Boleh di-convert menjadi pahala. Tapi kalau tak kena cara, tak jadi pahala. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi kosmetik sahaja. Jadi lawa saja kan, lawa badan ke, lawa jawatan ke, lawa harta ke dan sebagainya, semua itu adalah mata, semua itu adalah zina. Jadi kena ingat, Allah Ta'ala sebutkan perbandingan sini, wa ma indallahi khairun wa abqa, apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Yang di sisi Allah itu ialah yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang beriman, iaitu syurganya, nikmatnya dan sebagainya. Itulah yang lebih baik daripada semua yang ada atas dunia ni. Wa abqa, dan lebih kekal. Yang dunia tak ada kekal kan. Kalaulah dia kekal lebih lama daripada hidup kita, tetapi kita tak boleh nak ambil nikmat dah. Orang yang kaya, banyak duit, tapi duduk di hospital, boleh dapat apa daripada istana, buah apple, kereta besar dan sebagainya? Tak boleh buat apa, tak boleh naik pun sedap-sedap kan. Yang sedapnya atas katil di ICU. Jadi maknanya kat sini Allah SWT sebutkan yang di akhirat ni itu lebih baik dan juga lebih kekal. Imam Allah Ta'ala kata afala ta'qilun, benda ni pun tak ada kamu fikir. Fikirlah sikit. Gitu Okay. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan
fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Allah Ta'ala ulang lagi, sebut lagi benda yang nak kata nak supaya jelas lagi. Adakah siapa, iaitu orang-orang yang kami janjikan kepada dia dengan janji yang baik? Siapa? Orang yang beriman lah, dia akan dapat janji yang baik, dia dapat syurga, dapat nikmat dan sebagainya. Fahuwa laqihi, dan dia akan dapat benda tu. Bagi kita, orang yang beriman ni, kita bila Allah Ta'ala cerita dengan mukjizatnya, dengan nabinya, dengan Qurannya dan sebagainya, maka kita nampakkan bahawa benda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memang betul-betul lebih daripada apa yang kita nampak dengan barang dunia. Jadi nampak pahala, nampak syurga, nampak Allah Ta'ala ceritakan semua benda tu. Jadi kita yakin dan nampak. Jadi kekuatan keyakinan kita itulah yang menentukan kita ni beramal ataupun tidak sebenarnya. Jadi fahuwa laqihi, dan dia akan jumpa, dia akan dapat benda tu. Adakah sama dengan kaman Allah Ta'ala kata matta'nahu mata'al hayatid dunya? Sama ke orang dapat dengan keseronokan dunia? Keseronokan dunia kadang-kadang apa ni dia dapat, kadang-kadang dia tak dapat rasai. Sebab apa? Sebab dia sakit. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh tarik, Allah Ta'ala boleh ambil balik, Allah Ta'ala boleh, walaupun benda tu ada kat depan. Tapi benda tu walaupun ada kat depan, tapi lama-lama tak ada juga, kan, hancur juga, kan. Di mana Ad, di mana Samud, di mana kaum Sodom, kaum Nabi Lut, kan. Di mana kau Firaun, di mana kau Haman, di mana, semua tak ada. Walaupun mereka dulu pergi tengoklah, yang tinggalnya batu je. Batu tu lebih hebat daripada mereka, batu piramid, kan. Batu-batu, patung-patung dan sebagainya. Itu saja yang ada kalau tinggallah. Jadi adakah sama perbandingan tu? Orang yang masuk syurga dengan orang yang masuk neraka, ataupun orang masuk syurga dengan apa yang mereka dapat di dunia? Tak sama. Jadi summa huwa yaumal qiyamati minal muhdarin, dan Allah Ta'ala kata pada hari kiamat ini orang-orang yang semua orang lah, semua orang, tetapi yang Allah Ta'ala sebutkan yang menerima azab ni, mereka ni akan diheret jumpa. Muhdarin tu daripada hadara. Hadara ni makna ihdar, iaitu hadir. Ihdarnya dia bawa hadir, diheret jumpa. Kalau kita sekarang diheret ke mahkamah, perkataan diheret tu menunjukkan kehinaan. Bila muhdarin tu menunjukkan kepada kehinaan. Maknanya orang tu tak nak pergi ke tempat tu, tapi diheret pergi. Bila diheret macam tu lah, kan, dia tak nak pergi, tapi muhdarin dia akan dibawa pergi juga, berjumpa untuk dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat 62, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i allazina kuntum taz'umun. Pada hari itu apa yang berlaku? Allah ulang, tengok, banyak kali sangat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulang apa yang akan berlaku pada hari akhirat, iaitu benda ni hampir sama, kan, ulang-ulang lagi supaya kita ni nampak, iaitu apa yang diseru pada hari itu. Allah akan diseru, fayaqul aina syuraka'i allazina kuntum taz'umun. Pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka dan bertanya, mana dia syuraka'i? Dulu masih hidup atas dunia ni, orang-orang yang tidak beriman, mereka ni macam-macam menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Sekutu apa? Ada yang patung, itu tradisional lah, ada yang gunakan kayu, ada gunakan batu, tapi ada lagi sekarang ni yang gunakan batu, nah itu kata Tuhan yang disembah, yang ditakuti dan sebagainya. Ada yang guna batu, ada guna kayu, ada guna macam-macam lah sekarang, tembaga dan sebagainya. Tapi ada juga dalam bentuk moden, iaitu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu apa? Nafsu sebagai contohnya, dan lain-lain lagi lah, benda-benda yang ataupun otak, pemikiran sendiri yang rasa bahawa pemikiran itu lebih betul daripada apa yang Allah Ta'ala sebut, iaitu mempertuhankan pemikiran, mempertuhankan hawa nafsu. Jadi semua-semua tu Allah Ta'ala akan kata pada hari kiamat, mana dia syuraka'i allazina kuntum taz'umun, mana dia yang kamu kata sekutu aku tu, yang sama dengan aku tu, mana yang kamu ikut tapi kamu tak ikut Allah Ta'ala tu, mana dia yang kamu taz'umun, kamu dakwa, kamu kata tu, mana dia? Qala allazina haqqa alaihimul qawlu rabbana haula'i allazina aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilaik ma kanu iyyana ya'budun. Seterusnya ni, mereka tu pun berkatalah,
Orang yang patut menerima azab itu berkatalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kata? Wahai Tuhan kami, dia kata. Rabbana haula'il ladzina aghwayna, dia kata. Inilah mereka yang kami menyebabkan kesesatannya, dia kata. Itu terjemahan dia. Ya gitu kan? Maknanya dia kata haula, mereka itulah yang kami duduk sembah apa benda syuraka semua tu kan. Jadi mereka itulah yang aghwayna, yang menyebabkan kami ini sesat. Aghwaynahum kama ghawayna. Dia kata kami sesat sebagaimana kami disesatkan sebagaimana kami ini sesat. Jadi semua benda tu akhirnya tolak menolak lah. Aku kata kau, kau kata aku. Jadi semua mengaku sesat. Arwah semua tu sesat. Kami disesatkan, kami menyesatkan. Akhirnya nanti bergaduh lah sama-sama dia tu. Akhirnya kata, yang kamu ikut yang ni pula kata kamu ikut aku tu kenapa? Siapa suruh? Siapa paksa? Jadi akhirnya kat sini pada masa itulah masing-masing akan berkata apa? Tabarra'na ilaik. Maksud tabarra'na itulah bara'ah, iaitu berlepas diri. Jadi maknanya kat sini kan mengakui bahawa kami tak nak dah. Kami tak kata dah tak betul dah, wahai Tuhan. Semua yang kami kufur dulu tu atas dunia tu, semua tu adalah tidak betul. Tabarra'na ilaik. Kepada kamu wahai Tuhan, kami dah tak nak kata. Sekarang baru tak nak kata. Atas dunia dulu kata dan ikut macam-macam sekali kan. Makanu iyana ya'budun. Jadi bukanlah kami yang mereka puja dan taati. Bahkan mereka hanya memuja dan mentaati hawa nafsu mereka sendiri. Jadi pada masa itu berkata yang disembah tadi tu. Jadi berkata di sana makanu iyana ya'budun. Jadi maknanya sini apa, iaitu yang duk ikut kami tu ialah mereka sendiri, salah mereka. Kami tak paksa, mereka yang mengikut kami. Itu cerita makna. Nak ceritanya ialah di akhirat nanti akan berlakulah pergaduhan. Jadi sebenarnya sebelum daripada tu Allah Ta'ala sebut ni, sebelum daripada berlaku keadaan-keadaan tu, maka janganlah pada hari ni ikut siapa-siapa yang sesat tu. Sebab nanti orang-orang yang menyesatkan tu akan mengatakan bahawa tak bukan kami paksa. Hari ni macam memaksa. Suruh juga supaya orang ni mengikut mereka. Sekarang nanti bila di sana mereka akan kata siapa suruh ikut pula. Jadi wakila da'u syuraka'akum fada'auhum falam yastajibu lahum wara'awul azab law annahum kanu yahtadun. Jadi Allah dikatakan kepada mereka, ud'u syuraka'akum ud'u syuraka'akum. Panggil ataupun berdoalah, minta tolonglah kepada itulah sembahan-sembahan kamu yang kamu sembah tu. Fada'auhum. Lalu mereka pun panggil, lalu mereka pun berdoa kepada yang dikatakan sebagai Tuhan-Tuhan tu, yang duk sembah sangat atas dunia tu. Tapi apa jadi? Falam yastajibu. Yang disembah tu pun tidak dapat menyahut. Dia sendiri pun kena. Kalau sembah Firaun pun kena. Kalau sembah patung pun akan dibakarkan di akhirat nanti. Kemudian apa lagi? Mereka sembah ni tak ada semua. Falam yastajibu. Mereka tak dapat sambut. Lahumul azab wara'awul azab. Jadi pada masa tu mereka pun melihatlah azab. Lau annahum kanu yahtadun. Dan mereka, dia kata, serta bercita-citalah. Lau annahum, bila tengok azab tu mereka pun bercita-citalah, merasai boleh, bestnya kalau mereka dulu ikut petunjuk ni yang diajak oleh Nabi-Nabi ni. Tapi dah terlambat ni. Seterusnya ayat 65. Wa yawma yunadihim fayaqulu maza ajabtumul mursalin. Dan pada hari kiamat itu Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada mereka, apa yang kamu buat kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu? Jadi ulang lagi, nampak? Allah tanya lagi, kamu buat apa? Allah kata mengutuskan rasul kepada kamu. Kemudian kamu buat apa pada rasul tu? Mengejek ada, mengata tukang sihir ada, mengata tukang tenung ada, mengata macam-macam sekali. Penyair lah, macam-macam. Adakah kamu ikut? Masa di atas dunia dulu kamu tak ikut. Pada akhirat sekarang kamu kata bestnya, bagusnya kalau kami dapat petunjuk. Jangan duduk mengada lah.
Jadi Allah SWT kata tu, wa yauma yunadihim fayaqul maza ajabtumul mursalin. Apa yang kamu sahut, apa yang kamu jawab, apa yang kamu beri kepada nabi-nabi yang aku utuskan, mursalin, yang diutuskan. Maza ajabtum. Jadi fa'amiyat alaihimul anba yauma idzin fahum la yatasaalun. Maka gelaplah kepada, fa'amiyat tu maknanya buta. Fa'amiyat alaihimul anba. Gelaplah kepada mereka pada hari itu segala khabar berita dan peristiwa yang lalu. Buat tak ingat belaka dah. Serta menjadilah mereka tidak dapat hendak bertanya-tanyaan sesama sendiri. Pada hari akhir dah masuk neraka, dah kena seksa. Yatasaalun, macam mana nak yatasaalun? Atas dunia ni yatasaalun kan. Kan bila berlaku berlakunya akhirat, lalu itulah amma yatasaalun kan. Yang tu kan. Tapi sekarang ni tak boleh la yatasaalun lagi. Tak boleh nak tanya-tanya lagi dah. Sebab apa? Mereka telah dibutakan daripada peristiwa-peristiwa yang dulu. Fa amma man taba, kemudian Allah Subhanahu wa taala balik cerita kepada orang-orang yang baik. Yang tadi tu orang jahat. Yang tadi tu orang kafir. Yang tadi orang tak nak mengikut nabi-nabi dan rasul-rasul. Sekarang ni balik kepada ayat 67 ni, iaitu orang-orang yang beriman. Allah sebut orang yang beriman macam mana? Fa amma man taba, orang yang bertaubat. Makna kat sini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri pintu taubat. Jadi perjalanan Nabi tu kan daripada Mekah ke Madinah tu makna masih ramai lagi orang yang hidup, yang tak ada masalah, yang boleh kalau mereka nak bertaubat. Jadi ayat ni turun, diberi peluang lagi. Allah Ta'ala tak hancurkan lagi orang Mekah. Allah Ta'ala tak hancurkan lagi. Even orang-orang besar mereka pun masih tidak ada masalah lagi. Boleh hidup senang-senang lagi kalau mereka nak beriman. Tapi dah setahun hijrah, masuk tahun yang kedua hijrah, tak nak beriman juga. Bahkan mari nak serang lagi Muhammad. So apa jadi? Barulah Allah Ta'ala hancurkan. Tapi tak hancur semua. Baru hancur sebahagian daripada ketua-ketua samsi mereka tu. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini kan, kalau kamu ni bertaubat, tak ada masalah. Boleh. Fa'amma man taba. Kalau orang tu bertaubat. Wa amana. Maknanya tinggalkan syirik tu. Kemudian dia beriman. Wa amila solihan. Tak cukup saja kan. Kalau beriman saja tak cukup. Dia mesti bertaubat, tinggalkan syirik dia, kemudian beriman, kemudian beramal dengan amalan soleh. Fa'asa an yakuna minal muflihin. Maka kalau ikutnya, makna kat sini, moga-moga lah. Moga-moga dia akan menjadi orang-orang yang berjaya. Muflih tu berjaya. Jadi Ibnu Katsir mengatakan, ni dalam tafsir dia. Dia mengatakan, kita ambil sikit lah, walaupun kita tak base sangat tafsir kita ni kepada Ibnu Katsir. Tapi kita ambil sikit apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir berkenaan dengan perkataan asa ni. Asa ni dalam bahasa Arab artinya moga-moga. Asa an yakuna qariba, asa begini kan. Jadi moga-moga. Jadi kalau kita dengar dalam bahasa biasa moga-moga ni mungkin jadi, mungkin tak jadi tak. Macam harapan tak. Tapi Ibnu Katsir mengatakan bila perkataan asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menunjukkan kepada wajib, benda tu pasti berlaku. Gitu. Jadi makna fa'asa an yakuna minal muflihin, kaedahnya asa daripada Allah adalah ia adalah wajib berlaku. Jadi wajib mereka ini akan menjadi orang-orang yang berjaya. Siapa orang yang berjaya itu? Orang yang bertaubat, orang yang beriman, dan orang yang beramal soleh. Jadi kalau kita nak bertaubat, maknanya kalau orang tu nak meninggalkan syirik dia, tinggalkan kekufuran dia, tinggalkan agama yang bukan benar, yang tak betul, maka dia masuk Islam tak cukup saja kan? Kalau dia beriman saja, tapi dia mesti beramal soleh. Jadi inilah rangkaian kita kata ayat di mana banyak tempat beriman dan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Jadi maknanya kena buat baiklah. Tak cukup beriman saja. Beriman saja dalam hati. Apa buktinya? Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pasal apa ni? Kuasa dia. Pasal kehebatan dia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala nak buat apa-apa, dia boleh buat, jangan tanya. Manusia ni tak layak untuk bertanya.
Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni? Kenapa buat ni? Kenapa tak buat ni? Kenapa buat semut? Kenapa buat hidung kat sini? Kenapa buat telinga? Kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Manusia tak layak bertanya. Sebab apa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Dia buat apa yang dia nak. Adalah sebab dia, kan? Allah Ta'ala takkan buat sia-sia, kan? Mesti ada sebab dia. Kemudian wa yakhtar, kemudian dia pilih. Menurut sebahagian ulama kat sini, maksud yakhtar kat sini ialah yakhtar siapa nak jadi rasul. Pilih siapa nak jadi rasul. Kemudian ada lagi kata yakhtar ini ialah yakhtar siapa yang mendapat hidayat. Jadi Allah Ta'ala pilih kita untuk dapat hidayat, dengar Quran, jadi Muslim, kemudian jadi orang yang beriman, kemudian jadi orang yang nak kepada agama. Itu yakhtar, pilihan Allah SWT. Jadi Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Jadi sekarang ni bila ada ayat belakang ni, tidak ada bagi mereka itu khiyarah. Banyak ahli tafsir, seperti ahli tafsir disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, dia bawa lah ayat tu, kan? Ayat apa? Ayat yang masyhur lah, yang kita baca tu, kan? Apa dia? Ayat masyhur iaitu apa? Iaitu wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ayat yang mengatakan apa ni? Iaitu tidak layaklah bagi seorang mukmin, lelaki dan perempuan, apabila Allah Ta'ala telah menetapkan sesuatu benda, satu hukuman, apabila Rasul menetapkan satu benda, satu hukuman, maka ada lagi bagi mereka itu pilihan yang lain. Jadi menurut sebahagian ulama kat sini ialah apa, kan? Yakhtar kat situ ialah yakhtar bukan memilih Rasul saja, bukan memilih kita saja menjadi orang beriman, tapi memilih suatu hukuman dan ketetapan. Itu yakhtar. Jadi ada banyak maknalah yakhtar kat sini, kan? Jadi cantik juga ialah makna yakhtar kat sini ialah Allah Ta'ala memilih apa-apa saja, termasuk hukuman dan ketetapan hukum. Jadi maka lahumul khiyarah, tidak ada bagi manusia ni pilihan lagi sepatutnya. Kalau ada pilihan, jadi maknanya apa guna Allah Ta'ala pilih untuk dia macam ni, tiba-tiba dia ada pilihan lain, tak ada option. Sepatutnya kita ikut saja apa yang Allah Ta'ala pilih tu. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi Allah kaitkan pula ni, kan? Allah Ta'ala maha tinggi, maha suci daripada segala apa yang mereka syirikkan. Sebab dalam syirik ni, di antara benda yang manusia syirik ialah apa, kan? Dalam penetapan hukum. Allah dah tetapkan satu hukum, kita yakin bahawa benda tu Allah Ta'ala tetapkan hukumnya, Allah Ta'ala pasti tahu, maka kenapa manusia lagi ada pilihan lain? Jadi kalau malah manusia memilih yang lain, kan mengatakan apa yang Allah Ta'ala pilih ni, ini option, apa yang Allah Ta'ala pilih ni option, jadi kita pun ada option lain juga. Jadi dia boleh samakan apa yang Allah Ta'ala letakkan, wajibkan, dia boleh kalau benda tu harus, tu lain. Tapi ni cerita benda Allah tetap lah. Allah tetap hukum macam ni, Allah tetap hukum macam ni. Tiba-tiba ada manusia kata, tak, kita ambil hukum macam ni, kita tak ikut apa yang Allah tentukan hukum. Jadi seolah-olah macam kita syirikkan. Itu bukan seolah-olahnya, tapi dah jadi macam syirik. Itu depend lah kepada perasaan dia, kan? Apa perasaan dia? Kenapa tak ambil apa yang Allah letakkan? Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebutkan sini ialah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati dan apa yang diiklankan. Jadi kalau mereka iklan, kadang-kadang manusia, kan, dia mengatakan gini disebut, kan? Tapi ada dalam hati kadang-kadang lain. Itu ma tukinnu suduruhum, apa yang tersembunyi, apa yang ada dalam hati tu, kadang-kadang lain daripada apa yang tapi Allah Ta'ala sebut dia tahu semua. Ni ke dia tahu semua. Sampai kepada ayat terakhir, wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tengok, kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sini dia punya kekuasaan, dia punya sifat-sifat yang sepatutnya kita yakin, yang sepatutnya kita percaya, yang sepatutnya kita ikut. Itu apa? Dia Allah, tidak ada Tuhan melainkan dia. La ilaha illahu. Kemudian tu lahul hamdu fil ula wal akhirah. Bagi Allah Ta'ala yang awal, yang akhir. Yang awal maknanya apa? Daripada awal sampai akhir lah, maknanya tak ada lah. Bila sebut maknanya daripada awal sampai akhir, itulah milik dia. Itu adalah Tuhan, dia hanyalah Tuhan. Segala masa, segala tempat, segala tidak ada.
semua dia. Kemudian walahul hukmu. Kan tengok kat sini, sebab itulah setengah ulama tadi dia menafsirkan yang ayat-ayat di atas itu ialah khiyarah, itu ialah berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan ketetapan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini walahul hukmu, bagi dia lah hukmu, penetapan, tak boleh lain. Kalau kita mengatakan yang lain juga boleh buat ketetapan, kita dah masuk dalam area syirik. Sebab tu ada ulama-ulama juga yang telah menetapkan bahawa salah satu sifat Allah ni apa kan? Dia uluhiyah, dia rububiyah, dia hakimiyah. Hakimiyah mana? Dia yang hanya berhak untuk menghukum. Dia uluhiyah, dia hanya uluhiyah. La ilaha illallah tu, dia adalah rububiyah, iaitu Rabb tu, Rabbun Nas kata. Tu. Kemudian dia adalah hakimiyah. Walahul hukmu, bagi dia lah. Wa ilaihi turja'un. Kamu semua akan kembali kepadanya. Setakat itu saja pada kali ini. InsyaAllah kali akan datang kita akan sambung pada muka surat 394. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.